masuk yang kedua. Penyediaan bajet ini saya percaya dibuat oleh satu kumpulan ahli ekonomi, penasihat Perdana Menteri. Tentulah dia dirancang dengan elok untuk dilaksanakan. Ini bukan satu benda main-main. Begitu juga dengan bajet sesebuah kerajaan, sama ada di peringkat pusat atau di peringkat negeri. Apa yang saya nak persoalkan sekarang ini ialah pelaksanaannya. Di mana negara kita sekarang ini, seperti ucapan seorang ahli yang berhormat, saya ambil data daripada dia, indeks rasuah kita daripada 2007 kedudukan yang ke-37 dan akhirnya pada 2011 turun kedudukan kepada 60 dengan mata 4.3 bertambah, dan difahamkan 2012 ni meningkat sedikit, turun sikit daripada 60 ke 56 dengan mata 4.9%. Ini satu persepsi indeks yang diberikan oleh peringkat antarabangsa. Saya bimbang bajet yang dikemukakan ini, bantuan-bantuan untuk rakyat yang disediakan ini, pembangunan untuk rakyat yang disediakan ini tidak akan sampai 100% kepada rakyat. Ini bukan masalah Pakatan Rakyat, bukan masalah Barisan Nasional, ini masalah kita bersama sebagai ahli Dewan Negara. Bagaimanakah kita nak pastikan peruntukan yang besar ini apabila bekas Ketua Setiausaha Negara pernah mengeluarkan kenyataan bahawa wang kerajaan ini tak kurang daripada 10 bilion hilang kerana rasuah. Dan ada yang mengatakan lebih daripada itu, sekali ganda daripada itu. Dan indeks ini pula tidak termasuk dengan isu 40 juta yang dibawa masuk, yang dikatakan untuk UMNO negeri Sabah. Dan hasil daripada kes ini, bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO dan juga bekas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Lajim Ukin telah membuat akuan bersumpah yang mengatakan bahawa 40 juta ini bukan untuk UMNO, kerana dia adalah ahli Majlis Tertinggi dan juga ahli perhubungan UMNO negeri Sabah, dan dia sanggup menghadapi semua keadaan termasuk ke mahkamah. Itu bukan soalnya. Soal kepada kita, bagaimana wang ini diperolehi dan untuk siapa wang ini hendak diberi. Kalau diberi kepada UMNO, macam P.Ramlee katalah, baik ada makna tu. 40 juta yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, Puan Yang di-Pertua, 40 juta bukan sikit. Dan ada seorang ahli yang berhormat dari Sabah, kalau tak silap saya, membangkitkan mengenai dengan 700 juta dalam satu akaun anak pemimpin. Kita uang siapa? Saya cukup sedih kerana ini masih berlaku, dan ini semua akan menyebabkan indeks rasuah kita pada tahun hadapan mungkin 70 ke 80. Mohon celah. Boleh ke, Wan? Silakan. Adakah maksud yang berhormat tadi yang 40 juta itu adalah wang rasuah? Saya tak tahu. Sebab itu saya pun mengemukakan persoalan. Untuk apa, dari mana, kepada siapa sebenarnya? Kalau tak tahu, Datuk Nazri Aziz sudah jawab dalam Parlimen. Tolong rujuk Hansard. Okey. Itu yang saya sebab. Oleh kerana Datuk Nazri jawab dalam Parlimen, satu akuan bersumpah dibuat oleh Datuk Lajim Haji Ukim mengenai perkara ini. Jadi saya nak mohon saya mau menjelaskan sikit. Boleh ke, Mat? Silakan. Terima kasih YB. Sebab saya YB berulang-ulang bercakap pasal akuan bersumpah. Sebab dalam banyak kes dia melibatkan juga dalam kategori yang lain, termasuk berkenaan dengan liwat dan sebagainya. Ada juga akuan bersumpah. Tapi bolehkah kita pakai
Itu sebagai fakta untuk kita memperkatakan atau mempersoalkan. Jadi saya ingat dari segi akuan sumpah ni kadang-kadang mungkin perbuatan saya jujur dan mungkin juga perbuatan yang mungkin kita tak tahu dari segi unsur ataupun niat. Jadi saya mengharapkanlah berkenaan dengan akuan sumpah ni jangan kita jadikan sebagai satu topik mengatakan kita hampir ingin menunjukkan ini adalah satu kebenaran. Sebab banyak kes-kes yang melibatkan di peringkat kepimpinan tertinggi. Dari segi akuan bersumpah, kalau kita nak gunakan, maka ini akan menjadikan sesuatu keadaan itu bersalah. Jadi di mana ingin kita buktikan, ingin kita syorkan, ingin kita tonjolkan sebenarnya dari segi fakta akta bersumpah ini. Terima kasih. Terima kasih kepada adinda saya, Yang Berhormat Adinda. Soalnya saya bukan percaya, saya kata itu bukan isunya. Soalnya saya kata pihak yang bertanggungjawab, terutamanya SPRM, kena melihat perkara ini secara jelas. Apakah ianya benar seperti akuan bersumpah tersebut, ataupun akuan tersumpah tersebut itu dibuat kerana kepentingan politik atau pribadi. Itu persoalan yang timbul. Dan satu lagi yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat, saya tak ingat Datuk apa tu, mengatakan bahawa di Sabah terdapat satu pusat pengajian yang satu syarikat dibayar 2 juta sebulan, kemudian maintenance untuk servis aircon dan sebagainya di pejabat itu tidak dilakukan. Bagi saya ini cukup serius. Saya minta sungguh-sungguhlah supaya pegawai mencatatkan perkara ini, dan ini memalukan imej negara kita kalau perkara yang sebegini Datuk yang boleh berlaku. Boleh saya mencelah? Pertama tadi Yang Berhormat telah menyatakan ada satu akuan bersumpah. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, adakah kenyataan ini dilakukan semasa Yang Berhormat yang telah dinyatakan tadi masih di dalam kerajaan ataupun setelah dia menjadi ahli pembangkang? Dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat bahawa adakah Yang Berhormat bersetuju sekiranya seseorang yang telah meninggalkan kerajaan dan hanya setelah dia meninggalkan tidak bersama kerajaan baru dia membuat ulasan, adakah Yang Berhormat bersetuju? Dan ini yang saya ingin nyatakan ialah bahawa mereka yang terlibat ini ada juga di dalam golongan yang berperangai tidak baik. Terima kasih. Kalau Yang Berhormat faham penjelasan saya tadi itu, jelas dah. Bagi saya, akuan bersumpah ini bukanlah satu kepercayaan kepada diri saya. Sebab kalau tak ada dah yang di lapisan saya dulu, mula-mula saya masuk dewan dulu, apabila isu lompat parti, saya menentang. Saya ingin mencelah, sekiranya Yang Berhormat tidak percaya kepada akuan bersumpah itu, kenapa harus dia diutarakan di dalam Dewan Yang Mulia ini? Makasih. Saya minta supaya siasatan dibuat terhadap kenyataan ini. Kenyataan bersumpah ini sama ada ia benar ataupun tidak. Itu persoalan saja. Senang saja. Okey. Siasatan. Teruskan, Mak. Teruskan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya ingin menyentuh mengenai dengan Kementerian Sumber Asli. Ini yang ketiga, di mana saya tak ingat semalam ke tadi saya ada terbaca bahawa syarikat Linas di Gebeng itu enggan mengeluarkan bahan-bahan sisa-sisa daripada kilang itu dihantar keluar dan dia akan ditempatkan di Malaysia juga. Jadi ini saya mohon penjelasan sama adakah benar perkara ini, dan jika benar apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, kementerian, di mana saya dipahamkan terma yang perjanjian yang disebut itu, bahan-bahan itu naklah dihantar ke luar negeri ataupun ke Australia dan sebagainya. Wallahu alam, saya tak tahu dengan jelas, cuma saya nak minta penjelasan. Yang keduanya mengenai alam sekitar ini, hutan
hutan dalam negara kita ini merupakan satu aset, satu makhluk Allah, walaupun dia pokok kayu, bukit bukau, yang dijadikan untuk kecerdasan alam ini, khususnya negara kita Malaysia itu, di mana hutan ini kalau tidak dijaga, dia akan memberi kesan kepada alam sekitar, dia akan hilang air dan sebagainya. Tak kira di negeri manapun, saya mohon supaya Kementerian Alam Sekitar hendaklah tegas dalam hal ini. Jika ada kerajaan negeri yang melakukan tebangan di luar batasan atau yang sebelum diluluskan oleh alam sekitar, hendaklah diambil tindakan segera. Sebab itu di Kedah kita minta supaya Jabatan Hutan ini mestilah mendapat kebenaran alam sekitar, di mana tebangan itu nak dibuat dan tender akan dikeluarkan apabila ianya semua mendapat kelulusan. Dan di Kedah juga mempunyai beberapa empangan seperti mana Pedu, empangan Beris, empangan Nani, yang bekalan airnya bukan sahaja untuk negeri Kedah tetapi juga untuk Pulau Pinang dan Perlis. Dan air ini adalah penting untuk tanaman padi, sebagaimana yang Muhammad Puan Petua dan ahli-ahli yang faham bahawa Kedah merupakan pengeluar padi, hasil padi dalam negara kita 40%. Dan Perlis ada sedikit, dan juga Pulau Pinang di seberang perai ini dibekalkan air. Semasa Kerajaan Barisan Nasional tahun 2006, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar menasihatkan supaya kawasan dengan izin Water Catchment Area, kawasan tadahan air ini tidak diganggu. Yang mana kalau kawasan ini ditebang, hasil balaknya saya dimaklumkan sekarang ini dia boleh memberikan hasil kepada kerajaan 3 bilion. Pendapatan kerajaan negeri Kedah setahun antara 500 ke 600 juta. Kalau dapat 3 bilion ni, kaya. Tetapi kita tidak tebang sebab ini kepentingan bersama. Dan semasa itu kerajaan ketika